Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua para pendengar, hari ini saya terpanggil nak bercakap tentang kesyukuran. Yang timbul idea ni tiba-tiba tadi saya dah berjalanan ke HUKM nak mengajar. Saya nampak stesen terminal bas baru di Bandar Tasik Selatan. Dan saya tengok kat berita pun sangat indah, macam airport standard, sangat bagus. Dan masa tu saya beritahu adik saya kata alangkah bersyukurnya kita dapat fasiliti yang baik, dan bagi orang yang mengambil perkhidmatan awam, tempat selesa dan senang mana-mana nak pergi, amat mudah. Dan saya nak menyerulah pada diri saya, keluarga dan semua para pendengar dan pengguna-pengguna perkhidmatan awam yang kita dapat di negara kita ini Kalau kita dapat satu fasilitas yang baik tu, kita mesti bersyukur. Tanda bersyukur, kita mesti menjaga dengan baik dan tentukan kita maintain dengan baik Dan saya nak sebut di sini sebagai rakyat Malaysia lah. Kadang kalau kita pergi ke tandas ke mana-mana saya ingat tak tahu kata-kata mana dia orang kata orang Islam yang baik ialah orang yang tandas tu lebih bersih selepas digunakan daripada sebelum digunakan. Maknanya katakanlah kita masuk ke tandas awam kurang bersih kita akan, kalau dua reaksi. Satu, kita nak marah, mana cleaner tak datang cuci. Atau satu lagi, kita masa dalam tu kita bersihkan. Kalau ada pasir ke sambil kita jalan buang air tu, simbah air, bersihkan. Semua-semua ni walaupun nampak sikit amalan, tetapi kalau lepas kita guna tu, orang lain guna, orang tu rasa selesa, Masya Allah, pahala tak boleh cakap. So kalau setiap orang ada sifat ni, hari ni niat saya nak gunakan tandas awam dengan baik. Dan kalau kita ada rezeki lebih sikit, nampak juga pencuci tandas awam tu, jangan rasa hak kita, dia tu pekerja kita bersihkan tandas kita. Walaupun tandas tu percuma, Fairuz. Kalau kita niat nak sedekah, apa salahnya RM1, RM2, bagi apa salahnya. Kita niat, dan bila kita sedekah pada orang cuci tandas ni, dia tak kenal siapa pun. Dan salah satu amalan yang paling baik ialah kita buat baik pada orang yang tak kenal pun kita. Yang tak dapat balas balik kita punya kebaikan. Itu amalan yang paling baik. Kalau kita sedekah pada orang lain yang tahu siapa kita, mungkin dia tahu dia tu baik, dia tu, kita dapat imbuhan di dunia. Kita nak kita buat apa-apa ni, imbuhan hanya di akhirat. Dunia orang tak tahu pun tak apa. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita nak bersyukur ni, bila kita bangun pagi tadi kan, bangun buka mata, Masya Allah, mata nampak. Tengok muka tak herot. Baru ni ada salah kawan saya, dia pakar tau. Muka dia saraf yang ke-7 dia rosak. Muka dia herot sebelah. Makan ubat, jumpa pakar yang paling baik pun dalam masa saya jumpa lepas 10 hari pun belum baik. Pelan-pelan baik. Macam mana Allah menarik urat yang menjaga kecantikan muka kita tiba-tiba rosak. Satu urat saja, Fairuz. Satu urat saja sengit muka dia. Jadi kita bangun, mata nampak, muka tak sengit, suami kita hidup, rumah kita orang tak rompak, kereta kita tak hilang, anak kita sihat, pembantu rumah ada, buka paip ada air, buka paip ada air panas, pergi buang air tak ada sakit perut, tak sembelit ke, nak buang air kecil senang, buang air besar senang, nak pergi tempat buah gigi ada, ubat gigi ada selimut nak tidur, mana benda kecil-kecil ni kita pakai butang tak tercabut. Maknanya semua, gosok gigi, gusi tak berdarah. Mana subhanallah, kalau kita renungkan apa yang kita ada ni, tengok badan kita saja, bersyukur ni. Bila kita bersyukur ni, kita ingat pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ingat pencipta, ingat pula makhluk Allah yang lain. Oh, pembantu rumah tu makhluk Allah, pekerja bawahan saya makhluk Allah, bos saya makhluk Allah, orang di jalan makhluk Allah. Jadi bila kita tahu Allah yang memberi kita segala kebaikan, maka segala ciptaan Allah, segala makhluk Allah yang Allah sayang, kita harus sayang. Jadi saya naik kereta, saya perhati keliling, nampak orang naik motorbike kan. Kadang orang naik motosikal ni dia langgar traffic light lah, dia himpit kita belah kiri lah. Kalau dulu saya kadang marah juga, kenapa dia orang ni. Tapi kadang suami saya pun marah, naik kereta, motor kadang tak berapa, tapi kadang ialah orang muda dan sebagainya. Tapi kita, kalau boleh, kita ada sifat memaafkan dan kasih sayang. Saya nak seru pada diri saya, keluarga saya dan semua pendengar hari ini, kalau boleh jadikanlah negara kita, seluruh dunia ni, orang hidup dengan penuh kasih sayang dan kesyukuran. Bila kita nampak orang tak betul naik motor tu, dia bawa laju ke apa, kita doakan, ya Allah, Tuhan, selamatkanlah dia. Kalau dia ada keluarga, bahagiakanlah dia. Kalau dia anak, pandaikanlah dia. Kalau ada penyakit, sembuhkanlah dia. Kalau dia hajat sampai, kita doakan orang tanpa orang tu tahu. InsyaAllah malaikat mendoakan kita. Nak datang hakim pada, selalu pula nampak banyak lori kan. Selalu kita nak kata lori ni nanti kasar ke apa kan.
Jangan, kita mesti maafkan. Tengok dia kesian, orang lori entah pukul berapa dia bangun pagi tadi. Nak bawa kita sedap zoom dengan aircon. Dia kan tak ada aircon, dengan kena jalan slow, kena jalan penat juga. Kadang kita mesti empathy, mesti merasakan orang. Dan saya nak menyuruh pada driver lori pun mesti jaga etika. Kita besar, kita yang kecil, janganlah laju sangat sampai kadang kereta kaca tu goyang-goyang kalau lori tu laju sangat. Ya. Dan pernah juga saya nampak driver bas. Saya nak cadangkan semua driver bas dan semua pemandu pengangkutan awam, kalau boleh sebelum naik bas tu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kau berilah kekuatan padaku, ketajaman mataku, ketenangan hatiku, nampak jauhkan daripada bala aku sedang membawa kata 40 orang lain, ibu, anak, cucu, menantu pada makhlukmu yang lain. Kau berikanlah kekuatan, kau selamatkanlah aku, jangan jauhkan daripada segala bahaya, jadikanlah sebab aku ni niat kerana Allah, dengan sebab aku bawa ni 40 orang ni dapat menyambung silaturahim, dapat meneruskan kehidupan. Doa yang baik. Pasal siapa menentukan keselamatan kita, Faris? Kita boleh ada undang-undang, jalan, macam-macam, tetapi ultimately Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni kadang, pernah ada jiran saya, dia risau anak dia nak pergi macam mana. Saya kata, Akak, sebenarnya keselamatan anak kita ni di tangan Allah, bukan kita. Jadi macam mana nak jaga anak kita ni? Kita doakan dia, kemudian kita doakan anak orang lain, dan kita hari-hari di tempat kerja kita, di rumah kita, apa segala hal buat baik. Jangan sampai dengan sebab kita orang sakit hati dengan pandangan kita, perbuatan kita, perkataan kita. Jangan ham orang langsung. Jangan sebab kita orang sakit hati, jangan sakit hati. InsyaAllah Allah tak sakitkan hati kita. Buka minda hari ni, lihatlah dunia dengan penuh kasih sayang dan kesyukuran. Setengah orang ni susah nak bersyukur sebab kadang-kadang jiwanya tak tenang. Betul. Ataupun tak sempat nak bersyukur. Betul. Asyik dengan apa tu orang kata, banyak sangat rungutan. Betul. Banyak sangat masalah dan sebagainya, sebab dia tak nampak apa kelebihan yang dianugerahkan Allah SWT. Itu sebagai satu benda sepatutnya bersyukur. Pandangan doktor bagaimana? Betul, Fairuz. Saya perhatikan sebenarnya salah satu masalah besar manusia ialah ketidakmahuan ataupun ketidakupayaan nak duduk diam dan merenung. Banyak manusia dia terlampau sibuk, dia bangun pagi tu terus pergi bilik air, terus siap makan anak, duduk ada schedule dia. Sebenarnya kita bila bangun pagi tu duduk dulu bersyukur. Oh, Masya Allah, syukur. Tengok keliling, syukur. Berdoa dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah hari ini penuh kebaikan. Aku bersyukur atas segala nikmat. Kau kekalkanlah nikmat yang aku ada, kau tambahkanlah lagi. Kurniakanlah hari ini penuh kebaikan, jauh daripada maksiat, berjubur yang baik, bercakap perkara yang baik. Kalau saya pelajar, kurnia ilmu yang baik. Kalau saya bekerja, beri yang terbaik. Kalau saya isteri, jadi isteri. Doa daripada awal, setting. Maknanya kita nak bangun pagi tu, sebenarnya orang banyak tahun baru. Saya tak percaya tahun baru semua ni. Pada setiap hari baru, kita orang baru, misi baru, dan kita akan mudahkan iman kita setiap hari. So bila kita buat macam tu, insya-Allah tak ada merungut. Pasal apa? Orang suka merungut ni, orang tension, Fairuz. Sebenarnya dia nak dunia jadi macam dia nak. Dia nak kawal apa yang berlaku kat luar. Kita tak boleh kawal hujan ke, traffic jam ke, orang potong. Kita tak boleh kawal orang. Kita boleh kawal diri kita. Jadi katakanlah kita dengan suami, tiba suami marah kita. Baik, macam mana kita nak reaksi? Adakah kita nak reaktif atau responsif? Kalau kita reaktif macam binatang, terpijak ekor dia cakar kita. Tapi kalau kita orang responsif, bila suami kasar, kita senyum, fikir, okey, kenapa dia kasar? Mungkin dia penat kot, tak apa, saya sabar. Ataupun mungkin saya pernah buat kasar dengan orang, sebab tu Allah balas kasar dengan saya, tak apa, saya akan renung. So kalau orang yang suka merungut ni, sebenarnya dia rasa dia betul. Na'udzubillah, kita tak nak hidup rasa kita betul. Pasal kalau kita rasa kita betul, tak boleh ditegur, Fairuz. Orang tegur melenting. Ego. Ego tu sifat siapa, Fairuz? Syaitan yang dihalau keluar dari syurga. Jadi kita ni nak sifat syaitan ke sifat yang Nabi Muhammad SAW? Jadi cuba kita ni jangan merungut, banyakkan bersyukur. Siapa yang hidup niat nak bersyukur, insya-Allah Allah akan beri keadaan, suasana, orang semua lebih pada bersyukur. Siapa yang banyak merungut, Allah akan izinkan semua perkara untuk merungut datang kat dia. So apa kita fokus, itu yang kita akan dapat. Kan hidup kita ni macam video game. Video game ni kan kita lompat dapat 100,000, lompat jatuh gaung kan. So kita lompat fizikal bukan, kita lompat dengan fikiran kita dulu. Setiap kali nak merungut, pop, tukar switch, tukar channel. Macam sekarang dengar Aikim dapat keimanan, dengar radio lain mungkin dapat lara.
So kita switch. Nak merungut, tak nak merungut, saya pun tak perfect. Saya nak merungut, saya ni betul sangat ke? Saya nak sibuk memperbaiki diri saya sampai tak nampak keburukan orang lain. Macam tu. So banyakkan renungnya. Lepas tu banyakkan merenung. Bila kita marah, kenapa saya marah sangat dengan orang ni? Saya marah dia ke marah perangai dia? Macam kita marah anak. Jangan marah anak. Kata mak sayang adik, tapi perangai adik ni mak tak suka. Jadi bila kita cakap macam tu, insya-Allah nilai diri, imej diri anak tidak akan turun. Ya.